Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Okey, sound okey Alright, cikgu harap sound okey. Okey, untuk pagi ni, okey, lepas kamu salin contoh satu, contoh dua, cikgu harap sound okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk pagi ni kita buat operasi pengembangan saja. Okey, pengembangan untuk algebra. Uh, Kamu dah jumpa ni masa tingkatan 1 lagi. Okey, tingkatan 1 kamu dah start buat benda ni. Cuma tingkatan 2 dia asahkan lagi, okey, supaya kamu lebih cekap. Okey, sebab lepas ni soalan semua memang algebra tu benda penting. Okey, semua melibatkan algebra. Okey, dalam matematik dia ada banyak cabang. Okey, banyak cabang kalkulus, okey, arithmetic modern. Algebra ni satu benda yang penting. Okey, nanti dalam sains benda ni pun terlibat juga. Okey. Sebab apa? Sebab apa ni, dia melibatkan pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah. Kalau sains, kamu belajar sains kan? Kamu buat eksperimen sains kan? Kamu tahu kan benda paling utama mula-mula tetapkan pemboleh ubah. Kan? So maksudnya macam itulah. Okey, pemboleh ubah tu okey, boleh bertukar-tukar, boleh berubah-ubah. Okey. Ada yang kita tetapkan dari awal, okey, ada yang kita ubah suai untuk dapat apa ni keputusan berbeza. So ini fungsi dia. Okey, okey. Alright. Cuba lihat contoh satu. Okey, kita mula dengan benda yang simple dulu. Okey, untuk pengembangan algebra ni, apa ni, asas dia yang mula-mula ialah operasi matematik, darab bahagi, okey, nombor negatif, kemudian pecahan. Okey, normally pecahan. Apa ni, perpuluhan jarang keluar lah. Okey. So operasi yang ini kamu kena mahir. Kena ingat. Kena buka balik buku yang lama. Okey, tengok balik soalan yang kamu dah buat. Okey, buka balik dan lihat balik. Alright. So cikgu permudahkan kat sini. Beberapa jenis konsep, okey, pengembangan algebra yang kamu kena mahir. Okey, dan dia melibatkan kurungan. Kurungan automatik kamu tahulah. Okey, darab kan? Okey, kurungan darab. Okey, apa saja di luar kurungan darab dengan dalam kurungan. Apa saja dalam kurungan selesaikan dahulu. Okey, so iaitu benda yang kamu kena faham. Okey, contoh yang pertama cikgu bagi simplify yang dipermudahkan. Contohnya A, okey, B tambah C. Okey, luar kurungan, dalam kurungan. So, yang luar kamu kena darab semua yang di dalam kurungan. Okey, apa saja di luar kamu darab dengan di dalam kurungan. A darab B jadi AB, A darab C. Okey, ni tambah kan? Tambah AC. Boleh simple je ni. Okey, sama juga kalau melibatkan nombor negatif. Contoh lagi cikgu bagi. Negatif A, okey, darab, contoh kat sini, tolak B, tolak C. Semua negatif. Okey, so sama juga dengan dekat luar. Okey, untuk permulaan cikgu nak kamu buat, actually form 1 dah buat, tapi cikgu nak kamu ulang balik. Amalkan. Okey, anak panah. Buat anak panah. Amalkan. Okey. So, negatif A darab negatif B jadi positif kan? Jadi positif tak payah tulis. Tulis AB saja. Negatif A darab negatif C. Okay, negatif tak payah tulis. Negatif darab negatif, positif. Okay. A darab C, AC. Okay, habis. Itu saja. Permulaan. Alright, okay, habis. Ingat Ingat terus ni. Sebab nanti cikgu nak bagi soalan. Okey, soalan semua berkaitan dengan benda-benda yang kita belajar. Alright. So, iaitu kalau luar kurungan, dalam kurungan, macam mana pula kalau kuasa 2? Okey, kuasa 2. Okey, cikgu bagi pengembangan yang kedua. Cikgu tak nak bagi kuasa 2 lagi. Cikgu nak bagi antara kurungan dengan kurungan. Okey,
So, kat sini cikgu buat A tambah B. Okay. Darab dengan A, tak nak A lah, C lah. C tambah D. Dalam kurungan dengan dalam kurungan. Okay. So, bila macam ni, apa saja kamu darabkan. Okay. Dalam kurungan tu, apa saja yang kamu dapat, kamu darabkan. So, dekat sini, anak panah. Okay. Alamak, maka tak clear lah pula. Tengok yang biru. Okay. A. Okay. Darab dengan kurungan sebelah dia. A darab C. Kemudian dalam kurungan sebelah tu pun ada pemboleh ubah D. A darab dengan D. Okay. Kemudian bila dah settle A, pergi dekat B pula. B darab dengan C. Kemudian B darab dengan D. Okay. Alright. Masa kamu buat anak panah, terus tulis pun bagus. Buat anak panah dulu pun bagus. Tapi, cikgu padam balik anak panah, cikgu nak terus tulis lah. Kita buat, terus macam jawab soalan. Sebab kita nak cepat kan. Macam cikgu sebut tadi. Alright, apa saja buat dengan cepat. So, A darab C. A darab C. A, C. A darab D. Okay. Positif, positif. Okay, tambah AD. Kemudian yang ni pula. B darab C. Tambah BC. Sebab apa? Positif, positif. B darab D. Okay. Positif, positif juga. Jadi BD. Itu. Okay. Bila antara dua kurungan. Okay. Okay. Cikgu ulang balik. Cikgu nak buat ada value lah. Okay. Ada value. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh soalan. Cikgu tengok contoh soalan sekejap. Okay. Y tambah 1. Y tolak 3. Okay. Y darab dengan Y. Sama dengan Y kuasa 2. Y darab dengan negatif 3. Okay. Positif darab negatif jadi negatif. Y darab 3 jadi 3Y. Y darab 3 jadi 3Y. Y darab negatif 3 jadi negatif 3Y. Jangan cakap kamu tak boleh yang ini. Kalau kamu tak boleh yang ini, ni paling simple. Maksudnya kamu dah habis terlambat. Kamu kena buka balik benda-benda yang lama. Okay, ingat ni. Alright. Kemudian, positif 1 darab Y. Okay, 1 darab Y. Tambah Y. Okay, kalau dulu, kamu tulis 1Y kan? Tak. Okay, tu dulu. Sekarang, kamu dah besar. 1 tu kita boleh abaikan. Okay, tambah Y. Okay, 1 darab 3. Positif 1. Okay, darab dengan negatif 3. Okay, positif darab negatif jadi negatif. Okay, 1 darab 3 jadi 3. Okay, yang ni habislah, dah betul. Tapi belum yang last kali ataupun jawapan akhir. Okay, jawapan akhir dia kamu kena permudahkan. Okay, tengok yang mana yang ada sama. Okay, huruf dia, pemboleh ubah dia, kamu gabungkan. Siapa yang kuasa 2, kuasa 2. Siapa yang kuasa 1, kuasa 1. So, sekarang ni cuba tengok. Okay, Y kuasa 2. Okay, yang ini. Okay, Y kuasa 1, yang ini saja. Ni tak ada. Habis. So, sekarang ni tengok. Y kuasa 2, tak payah buat apa. Turun bawah. Okay, tolak 3Y tambah Y. Okay, tolak 3 tambah 1. Jadi, tolak 2. Tolak 2Y. Kemudian yang ni tak ada apa. Turun bawah. Ni baru habis. Okay, selesai yang ini dulu. Sebab apa? Sebab yang ini nanti kita akan patah balik, kita akan fakturkan balik. Itu yang panggil perfakturan. Yang ini kita buat, kita kembangkan, pengembangan. Okey, okey. Ni contoh antara dua kurungan. Satu kurungan darab satu kurungan. Cikgu buat contoh lain pula yang ada negatif. Okey, value negatif. Okey, kita buat yang value negatif.
Alright. Value negatif. That's why negatif. Okay, benda yang penting. Cikgu ambil contoh soalan yang paling mudah lah. Negatif 5B. Okay, darab A tambah 3. Okay. So, macam cikgu sebut tadi, yang luar kurungan darab dalam kurungan. Yang luar kurungan, okay, cikgu terus buat jawapan. Okay. Negatif 5B darab dengan A. Okay. Jadi, negatif 5B A. Okay. Darab bukan tambah. Alright. Negatif 5B darab dengan 3. Okey. Ada tak pemboleh ubah? Tiada. So, kekal B lah kan. Tapi numbers dia tengok. 5 dengan 3. 5 darab 3. Negatif darab positif. So, sini 15. 5 darab 3, 15. Okey. Ada tak huruf lain? Tak ada. B saja. Alright. Yang ini B sahaja. Yang ini AB. So, boleh gabungkan tak? Boleh permudahkan tak? Tak boleh. Okey. B sahaja lain dengan AB. Okey, lain nampak huruf sama tapi sebenarnya dia lain. Okey. Okey, habis. Okey, kita buat yang susah sikit. Kita buat yang susah sikit. Sebab soalan tak selamanya senang. Okey, soalan dia bagi makin lama makin susah. Kita buat pecahan. Okey, kita tengok soalan yang ada pecahan. Negatif 2y per 3. Kemudian darab dengan 9y. Okey. Tolak 3z. Tambah 6x. Okey. Yang luar kurungan darab dengan dalam kurungan. Kalau biasa aritmatik, okey, kita darab yang atas, yang bawah kita tinggalkan. So, maksudnya kita ada dua cara. Okey? Cikgu nak tunjuk dua cara macam mana. Okey, cikgu buat dua-dua cara lah, senang. Okey? Khalidah tengok ni, Khalidah. Khalidah mesti boleh buat. Khalidah, satu orang lagi apa? Nash. Nash ke Nandran lah, tak ingat dah nama. Alright. So, sekarang ni cikgu nak buat yang pecahan. 2y, okay, negatif per 3 darab dengan 9y tolak 3z tambah 6x. Okay, kita buat dua cara. Cikgu bagi dua. Kamu jawab, kalau kamu jumpa ada dua cara, tiga cara, kamu buat semua cara tu. Cikgu nasihatkan macam tu. Sebab apa? Lagi banyak kamu cuba, lagi banyak kamu tulis, lagi banyak kamu tunjukkan jawapan, lagi mahirlah kamu, lagi pandailah kamu. Okey, cikgu ada pengalaman masa kat Sabah dulu, okey, budak tingkatan 2, dia boleh buat dia punya formula sendiri. Dia boleh jawab cara dia sendiri. Tak ikut cara cikgu, tak ikut cara buku teks. Okey? Dan dia betul. Dan dia memang hebat. Sebab apa? Sebab bila dia terlalu banyak buat, sampai otak dia boleh bergerak sendiri. Dia boleh nampak sendiri. Itu kita panggil prodigi lah. Okay? Prodigi ni maksudnya dia ada bakat bidang matematik lah. Sama dengan muzik. Muzik pun sama juga kan. Bola, sukan sama juga. Okay? Bakat bidang tertentu. Okay? So sekarang ni kita tunjuk first cara. Okay? First cara. Okay? Kita darabkan semua sekali. Okay? So, dekat sini, okay, kalau kamu darabkan semua sekali, tolak 2y, 3, okay, cikgu buat simbol darab lah. Okay, kat sini, bagi mudah. 9y. Okay, kemudian tolak kan. Okay, cikgu tulis lagi. 2y, 3, 3z. Darab 3z. Kemudian tambah tolak 2y 3 darab 6x. Okey. Alright.
Masa form 1, kamu tak biasakan dengan permudah atau potong-potong, main potong-potong. So sekarang kamu kena mula. Okey, kena mula. Okey, sebab nak cepat, nak siap cepatlah, lebih kepada nak siap cepatlah, okey. Dan mudah untuk tulis jawapan. So sekarang ni kamu kena mula, okey. Okey, darab 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Sifir 3. Alright. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Sifir 3 juga. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Sifir 3 juga. So sekarang ni dah tinggal 1 kat bawah. Boleh abaikan. Buat. Okey, sama dengan 2y negatif darab dengan 3. 3 darab 2, 6. Negatif darab positif, negatif. 6y. Okey, kemudian minus. Okey, negatif 2y darab 1. Jadi negatif 2y. Negatif 2y. Plus, okey, negatif 2y darab dengan 2. Okey, negatif 2y darab 2 jadi negatif 4y. Okey, negatif 4y. So, sekarang ni dalam kurungan ada tanda. Okey, positif negatif. Luar kurungan pun ada tanda. Dalam pun ada tanda, luar pun ada tanda. Kita hapuskan. Okey, kita hapuskan. So, sekarang ni salin balik. Negatif darab negatif, positif. Positif darab negatif, negatif. Habis. Okey, ini cara yang pertama. Okey, cara kedua, cikgu harap boleh nampak cikgu belakang sikit. Okey, cara kedua, kita try permudahkan awal-awal. Nombor mungkin makin besar, tapi tak ada masalah. Okey, kita try. Tolak 2y. Tak nak tulis terus lah. Nak tulis terus. Tulis. Tak payah tulis terus lah. Kita buat terus. Step 2. Okey. 2y ni kita darab dengan yang atas. Okey, semua dalam kurungan kita darab dengan yang atas. So, 2y darab 9y. 2y darab 3z. 2y darab 6x. So, sekarang ni 2y darab 9y. Oh, nanti dia ada kuasa 2 Sekejap. Oh, yang ni lupa. Ni ada. Ni y ni ada kat sini. Y. Sini y. Sini z. Sini x. Okey. So, dekat sini y darab y jadi kuasa 2. Sini y darab z jadi yz. Sini y darab x jadi yx. Kat sini sama juga. Baru betul. Lupa pula cikgu tak nampak. Okey. So sekarang ni kita yang dalam kurungan darab dengan atas dulu. So negatif. Okey. 9 darab 2 18. Y darab y kuasa 2. Kemudian yang ini pula. Okey, yang ini pula. Okey. Negatif, positif. Okey, 2 darab 3, 6. Y darab z, yz. Kemudian yang ini, dengan ni pula. Okey, negatif, positif jadi negatif. 2 darab 6, 12. Y darab x jadi yx. Baru bahagi 3. Nampak beza dia? Okey. So, sekarang ni baru kamu pemudahkan. Ini tulis sama dengan. Okey, bila pemudahkan, kamu pemudahkan sama macam tadi, potong-potong juga. Boleh tak permudahkan kalau kamu nak buat slowly. Okey, nak buat slowly. Tapi sebabkan kalau jawapan kamu dapat bentuk pecahan, sebaik mungkin tukar kepada bukan pecahan. Okey, dapatkan nombor bulat semua. Okey, tak nak ada pecahan. Cuba hapuskan, cuba permudahkan. Jadi sekarang ni kita putuskan untuk permudahkan. Sebab apa? Bila kita tengok 18, 6, 12. Okey, faktor untuk sifir apa? Kan kamu dah buat sifir kan? Okey, faktor untuk sifir apa? Sifir 6 boleh, sifir 3 boleh, sifir 4 boleh 4.
4 tak boleh lah. 18, 4 tak dapat kan. So, sekarang ni sebabkan pembawah dia 3, kita guna sifir 3. Kita nak hapuskan pembawah dia. Sebab tak nak ada pecahan. So, sekarang ni potong. 3 bagi 3, 1. 18 bagi 3, 6. 6 bagi 3, 2. 12 bagi 3, 4. Sifir 3. Okey. So, sekarang ni tulis balik kat bawah. Ni dah tinggal 1 kan. Dah boleh hapuskan. So, yang atas negatif 6y kuasa 2. Yang atas ni pula, tambah 2z. Yang atas ni pula tinggal berapa? 4 kan? Negatif z ke ni? Bukan z, yz. Yz. Yang atas, negatif 4 yx. Sama tak? Sama kan? So, ada dua cara. Cara pertama, cara kedua. Kalau pecahan. Kalau lain-lain pun boleh ada dua cara tak? Cara yang mana yang kamu sesuai. Cara yang mana yang kamu boleh buat dengan laju. Itu penting. Inilah tugas cikgu. Nak dapatkan apa yang kamu ada dalam diri kamu. Bakat kamu. Kamu nak bergerak cara pertama atau nak bergerak cara kedua. Dua-dua betul. Contoh Alright. So, untuk hari ini itu saja. Kamu kembangkan. Ingat pesan cikgu. Apa di luar kurungan, darab semua dengan dalam kurungan. Apa yang di luar kurungan, darab apa semua yang ada di dalam kurungan. Kemudian kalau antara dua kurungan, cikgu bagi satu lagi lah. Dua kurungan. Cikgu nak bagi yang dua kurungan. Kita buat tengok. Kalau pecahan nanti jadi panjang. Tapi kita try cari yang ada nilai semua. Yang ada nilai semua. Yang antara dua kurungan, cikgu nak pilih 3R. Tambah 4S. Darab dengan R tolak 2S. Yang antara dua kurungan. So, macam cikgu pesan tadi, buat anak panah. 3R darab dengan R, jadi 3R kuasa 2. 3R darab dengan negatif 2S, jadi 3 darab 2, 6. Negatif darab positif, negatif. So, 6RS. 4S pula. 4S darab dengan R, jadi 4SR. 4S darab dengan 2S, jadi ni positif, negatif, jadi negatif. 4 darab 2, 8. R ke? S kan? S kuasa 2. Alright, tengok. Yang ni R kuasa 2. Tak boleh. Yang ni RS. Yang ni SR. Samalah ni RS dengan SR. So yang ini kita boleh permudahkan. Yang ni S kuasa 2. Dah tak ada dah, tak boleh. So kita permudahkan. 3R kuasa 2. Sebabkan nanti takut pening, kita susun balik lah. Tolak 6RS. Tambah 4RS. Tolak 8S kuasa 2. Kita susun balik. So yang ini yang kita nak selesaikan. So sekarang ni tulis lagi 3R kuasa 2 tolak 6 tambah 4. Tolak 6 tambah 4 jadi berapa? Tolak 2. RS. Kemudian yang ni salin saja. 4S kuasa 2. Habis. Antara dua kurungan. Boleh Alright, itu saja untuk hari ni. Pengembangan. Pengembangan. Kamu cubalah, cuba try. Cikgu nak bagi contoh dalam bentuk yang gambar rajah. 4 segi sama tu. Cuma cikgu tak nak tunjuk lagi sebab nanti kalau tunjuk pun tak nampak sangat lagi. Cikgu nak kamu biasa terus dengan operasi. Terus dengan operasi. Yang ini yang keluar soalan. Kemudian yang ini juga yang penting untuk peperiksaan. Dan melibatkan beberapa subjek juga tajuk ni. Cikgu nak kamu biasa terus dengan operasi. Nanti baru kita buat yang empat segi sama tu lebih kepada nak macam mana teori tu wujud ataupun macam mana pengiraan ni dihasilkan. Itu saja, nak buktikan saja.
Okey, cikgu nak kamu terus biasakan, okey, dengan nombor-nombor ni. Cikgu nak kamu tulis dalam buku kamu penuh. Jaga baik-baik buku. Alright? Okey, kita jumpa lagi. Tunggu cikgu upload dekat YouTube. Okey, dan soalan cikgu akan bagi lepas ni. Alright? Okey, bye-bye.